Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama bagi menyambung pengajian tafsir kitab pimpinan Ar-Rahman kita, yang mana pada perbincangan surah Az-Zumar. Kalau semalam kita dah berbicara berkenaan ayat 3 ayat, iaitu 55, 56 dan 57, membincangkan tentang bagaimana sifat manusia yang mana didatangkan pelbagai peringatan, teguran dan juga nasihat, tetapi tidak mahu menerima. Sebaliknya, didatangkan azab secara mengejut, barulah mereka tersedar dan menyesal tidak sudah ketika mana sampai pada hari akhirat. Itu mungkin sedikit intipati untuk perbincangan semalam, yang mana hari ini kita bakal menyambung pada ayat 58, 59 dan ayat ke-63 lagi ayat yang bakal kita alunkan bacaan bertaranum dan juga tafsirnya, terjemahannya serta bagaimana tadabbur. Sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Baik. Sebelum tu saya ucapkan tahniah kepada penonton-penonton yang dapat setia bersama dengan kita pagi ini, juga meluangkan masa pada tanggal 19 Jun 2022 kita dalam perbincangan untuk kita melengkapkan hujung minggu kita bagi penambahan ilmu dan juga mutiara-mutiara dalam kehidupan. Baik, bagi penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh pergi kedua saluran kita seperti biasa, dan saya maklumkan untuk buat panggilan boleh pergi ke 0377261603, tunggu sehingga talian dibuka. Dan jika ingin bertanya soalan di ruangan komen di Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3, mudah-mudahan dapat anda semua sampaikan soalan yang berkenaan dengan topik perbincangan dan juga dapat berkongsi sesuatu sesuai dengan apa yang kita bawakan pada hari ini. Baik, tafsir pimpinan Ar-Rahman karya agung Syekh Abdullah Basmeh yang bakal dikupas hari ini oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud bersama dengan kita semalam dan hari ini untuk perbincangan. Selamat datang sekali lagi Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Selamat pagi sahabat. Selamat pagi Ustaz. Alhamdulillah. Saya masih lagi terkesan dengan perbincangan semalam Ustaz, yang mana didatangkan azab secara mengejut, tiba-tiba tak sedar dalam keadaan tidur, tengok-tengok dah berada pada hari akhirat, penyesalan yang tak sudah. Ustaz, saya dan penonton tak sabar untuk dengar ayat 58, 59, 60. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung perbincangan kita pada pagi ini seperti yang saudara Dai Azri nyatakan tadi, ayat 58 sehingga ayat nombor 60 kita bacakan terlebih dahulu insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw taqula hina taral 'adzab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين Sadaqallahul Azim. Baik sidang penonton, mari sama-sama kita hayati terjemahannya. Pada ayat ke-58, atau berkata sesama ia melihat azab,
kalaulah aku dapat kembali ke dunia, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Kata-kata yang tersebut ditolak oleh Allah dengan firman-Nya, bahkan telah pun datang kepadamu ayat-ayat petunjukku melalui Rasulku, maka engkau telah mendustakannya serta engkau berlaku sombong, angkuh mengenainya, dan engkau telah menjadikan dirimu dari orang-orang yang kufur ingkar. Pada ayat ke-60, dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang yang beriman, yang berdusta terhadap Allah, dan yang menyatakan kesedihan itu, muka mereka hitam legam. Bukankah telah diketahui bahawa dalam neraka Jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong takabur? Sidang penonton, itulah tadi 3 ayat yang sudah dialunkan oleh Al-Fadhil Ustaz Zarifi, yang mana beserta taranum yang cukup indah untuk kita hayati pada pagi ini. Tetapi sebenarnya apakah intipati yang boleh kita ambil dan kita perhatikan teguran, nasihat dan juga ibrah daripada 3 ayat yang cuba dibawakan pada hari ini? Ayo sama-sama kita sesi tadabbur untuk permulaan ini bersama Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, para penonton yang rahmati Allah, bermula ayat nombor 56, 57 dan 58 surah Az-Zumar, Allah Azza wa Jalla telah rakamkan 3 kata-kata yang diungkapkan oleh orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah di atas dunia ni. Di hari akhirat, apabila mereka melihat azab Allah di depan mata, pada waktu itulah 3 perkataan ini yang akan mereka katakan. Nombor 1, mereka menyesal sungguh-sungguh. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Menyesalnya, ya Allah, kenapalah atas dunia dahulu aku tidak melakukan kewajipan-kewajipan agama. Wa in kuntu laminas sakhirin. Dan pada hari ini telah menjadi aku ini orang yang mendustakan agama Allah, orang yang memperolok-olok, mempersendakan agama Allah dan penganut-penganut agama Islam. 1. Yang kedua, perkataan yang mereka katakan, ayat nombor 57, au taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Kalaulah dulu atas dunia Allah Ta'ala beri hidayah, petunjuk kepada aku, dan aku ikut, aku pegang hidayah tersebut, maka tentulah pada hari ini aku jadi orang yang bertakwa. Ini kata-kata penyesalan yang kedua. Dan kata-kata penyesalan yang ketiga, saudara, yang kita bacakan ayat sekejap tadi, au taqula hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Kalaulah aku dapat kembali ke atas dunia, kalau boleh balik atas dunia, kalau boleh patah balik, undur balik waktu dan masa, balik semula atas dunia, tentulah aku jadi orang-orang yang muhsinin. Muhsin maknanya orang yang sentiasa buat kebaikan. Baik, Dai Azrin dan para penonton yang rahmati Allah, dalam tafsir, sebagai contoh Al-Imam Ibn Kathir dan yang lain-lain, mereka mengatakan 3 ayat ini ataupun 3 kata-kata yang diungkapkan oleh orang yang tidak beriman di hari akhirat nanti menunjukkan manusia ni memang suka beralasan, suka cari alasan, ya, untuk menyelamatkan diri. Ni bukan salah aku, salah Tuhan lah. Tuhan tak bagi hidayah kat aku, Tuhan tak bagi petunjuk pada aku, seru tak sampai lagi. Ni perkataan seru tak sampai lagi ni, yang ni yang kita bimbang. Baik, kerana itu saudara rahmati Allah, ayat nombor 58 ini, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut perkara yang sama dalam catatan saya dalam surah Al-An'am ayat nombor 27. Surah Al-An'am ayat nombor 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nurad wa la nukadziba bi ayatina rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan sungguh ngeri apabila mereka melihat
ketika mereka didirikan di tepi neraka. Orang yang tak beriman ni dalam Al-Quran Allah Ta'ala rakamkan apabila mereka berdiri di tepi neraka. Waktu itu nampak azab neraka, kawah neraka di depan mata, haqqul yaqin. Waktu tu, sekarang ini perkara tentang hari akhirat, azab neraka itu perkara gaib. Ya, maknanya sekarang ini kita beriman dengan ilmu, tak nampak lagi. Apabila kita dinampakkan di depan mata di alam barzakh, Allah Taala dah tunjuk siap-siap dah. Ni tempat neraka yang hampa akan dihumbankan di dalam neraka ni, tunggu. Waktu itu para ulama kata apa? Itu ialah ilmu yaqin. Bila betul-betul azab neraka itu berada di depan mata, haqqul yaqin. Di depan mata betul-betul, Allah Ta'ala rakamkan dalam ayat ini, surah Al-An'am ayat nombor 27. Waktu itu apa mereka kata? Rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayatina rabbina wa nakuna minal mu'minin. Mereka berkata, ya Allah, wahai Allah, kiranya kami dapat dikembalikan ke atas dunia dan kami tidak akan lagi mendustakan ayat-ayat keterangan Tuhan kami dan menjadikan kami dari golongan orang beriman. Baru menyesal pada waktu itu. Hadirin, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Taala rakamkan ya situasi-situasi ini yang pasti akan berlaku sebagai pedoman dan juga sebagai petunjuk dalam kehidupan kita ini. Kita orang beriman, kita tentu beriman kepada hari akhirat. Saudara penonton dan Naik Azrin, orang yang beriman dengan hari akhirat ni, mereka ada ciri-cirinya. Sebagai contoh, Allah Ta'ala sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, mereka akan bercakap perkara yang baik-baik. Dan juga kalau tak ada benda yang baik-baik nak bercakap, Nabi kata senyap itu lebih baik. Maknanya mulut mereka itu sentiasa berhati-hati apabila bercakap. Mereka bimbang untuk menipu. Mereka bimbang untuk berdusta. Mereka bimbang untuk menyakitkan hati jiran. Mereka bimbang untuk menyakitkan hati anak buah di pejabat. Mereka bimbang menyakit hatikan ibu ayah. Mereka bimbang mengguriskan hati suami, hati isteri, hati anak-anak. Kerana apa? Mulut inilah yang menyebabkan ya kita buat banyak dosa. Jadi antara ciri orang yang beriman, mereka jaga mulut. Kerana apa? Mulut ini merupakan, ataupun lisan ini merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu, Dr. Yazrin, dalam sebuah riwayat hadis, Nabi ada cerita, ada seorang fulanah ini, dia semayangnya bagus, amalan ibadatnya bagus belaka, tapi ada satu problem. Mulutnya mulut laser. Mulut puaka orang kata ni kan. Istilah sekarang. Mulut puaka, mulut laser. Jiran tetangga ni sakit hati dengan dia sebab mulut dia. Yang lebih menggusar dan membimbangkan kita para penonton, Nabi kata apa? Fulanah ini ahli neraka. Allahu Akbar. Dia semayang, dia buat amalan-amalan, tapi satu je masalah dia, mulut tak jaga. Nabi kata orang ini ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi saudara, apabila kita membaca ayat-ayat ini, tentunya menghadirkan rasa gerun kita dengan azab Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu untuk permulaan perbincangan kita. 3 ayat diungkapkan oleh ahli neraka bila mana penyesalan ketika mana sampai melihat azab di depan mata, tidak boleh lagi kembali ke dunia untuk perbetulkan segala kesilapan. Baik, sidang penonton, ayuh kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kita bertemu kembali untuk meneruskan perbincangan kita tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 58 hingga ayat ke-80. Sedang penonton, bila mana di atas dunia kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat lalai, sangat-sangat lupa dan sangat-sangat alfa serta leka. Jadi bila mana dah dihidangkan di hadapan mata, azab yang benar-benar akan menimpa manusia yang berada dalam keadaan kekufuran, maka pada ketika itu dia kata, wow, ini di atas dunia saya tak pernah tengok, saya tak pernah nampak, saya tak pernah dengar. Akhirnya perkara inilah yang ada di depan mata, dahsyat yang teramat dahsyat. Baik, untuk kita menyambung perbincangan ayat ke-58 dan 59, mungkin saya nak tanyakan sedikit pada Ustaz, bagaimana pula situasi dengan manusia yang keluar ungkapannya di dalam ayat surah Sajadah ayat yang ke-12, walau tara idzil mujrimu nanakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Silakan Ustaz. Baik, benar saudara dan Azrin. Dalam surah As-Sajadah ayat nombor 12, surah ni selalu kita baca pagi Jumaat kan? Alhamdulillah. Kalau kita di sekolah menengah dahulu kan, selalunya kalau sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah agama, jadi para asatizah dia cadangkan kita hafal surah-surah ni. Betul. Jadi alhamdulillah kan, dengan berkat, dengan peluang kita dapat sekolah agama dulu, kita dapat hafal surah-surah ini. Jadi bagi penonton yang anak-anak kita yang bukan sekolah agama pun tak apa ya, kita boleh latih mungkin hafal surah-surah yang pendek-pendek kan, macam surah As-Sajadah, surah Al-Insan, surah Al-Mulk. Allahu Akbar. Kalau boleh hafal 3 surah ni kan, kalau kita meninggal nanti kan, kita bawa depan Allah, ya Allah, aku dah hafal dah 3 surah ni, masya-Allah kan. Mudah-mudahan Al-Quran akan membantu kita, insya-Allah. Baik, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Allah Ta'ala kata sungguh ngeri, sungguh mengerikan. Bila kita baca surat khabar, contoh pagi ni kan, ada berita apa-apa kan, kemalangan ngeri contoh. Jadi maknanya itu bukan biasa-biasa tu. Betul. Kan? Itu sangat mengejutkan, sangat menakutkan. Jadi sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala mereka di depan Tuhan mereka dalam keadaan malu. Orang yang tak beriman kepada Allah atas dunia ni, di hari akhirat nanti mereka akan tundukkan kepala mereka malu depan Allah. Malu depan Allah. Sambil mereka menundukkan kepala mereka, mereka sebut kepada Allah. Apa mereka kata? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah lihat, kami telah dengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkari dahulu. Di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan pampang semula balik. Siarkan balik apa yang kita buat atas dunia dulu. Mungkin kita rasa tak ada orang tengok kot, duduk sorang-sorang dalam bilik. Allah Ta'ala maha melihat. Malaikat mencatat apa yang kita lakukan. Di hari akhirat akan dipertontonkan semula. Waktu itu kita kata, wahai Allah, kami dah lihat, kami dah dengar dah dengan sendiri apa yang kami buat dahulu di atas dunia. Sekarang ini wahai Allah, engkau tolonglah, kembalikan kami ke atas dunia dahulu ya Allah. Kerana apa? Na'mal salihan, kami nak buat amal-amal salih. Inna muqinun, sesungguhnya sekarang kami telah yakin. Waktu tu baru nak yakin, saudara, tentunya sudah terlewat. Baik, bila saudara Azrin tanya tentang surah As-Sajadah tadi, saya sempat merujuk dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman kita ini, tuan-tuan. Dibuat catatan nota kaki oleh Syekh Abdullah Basmih. Ayat ini, ayat nombor 12 surah As-Sajadah ini, nota kakinya, saya bacakan. Ayat ini menerangkan sebahagian dari keadaan buruk orang-orang yang berdosa semasa menemui Tuhan yang Maha Kuasa. Ini baru sebahagian ya, apa yang akan berlaku
kepada orang yang berdosa dan orang yang tidak beriman kepada Allah di atas dunia ini. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Itu tadi bagaimana satu petikan ataupun satu ayat dalam surah Sajadah ayat yang ke-12 menjentik hati kita pada pagi ini untuk bangunkan diri kita yang sudah pun jaga daripada zahir tetapi batinnya masih lagi dalam keadaan terlena. Wahai manusia, bangun sebelum kami dibangunkan pada hari akhirat. Baik. Ayat ke-59. Ayo Ustaz, kita tadabbur 59. Silakan. Baik, pada ayat nombor 59, sebelum tu saya nak hurai sikit perkataan muhsinin. Ya. Apabila mereka melihat azab di depan mata, mereka kata, ya Allah, kalaulah kami dapat pulang balik semula ke atas dunia, kami nak jadi orang yang melakukan kebaikan. Muhsinin. Muhsinin ini para ulama terjemahkan juga dia bermaksud ihsan. Ya. Maknanya ihsan kita dengan Allah dan ihsan kita sesama manusia. Ihsan kita dengan Allah ni kan dalam hadis anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Maknanya ibadah kita kepada Allah ini seperti kita melihat Allah. Kalau tak boleh rasa itu, kita rasakan Allah memang melihat kita. Maknanya begitulah kita rasa diawasi, ya, ibadah dan kehidupan kita 24 jam di atas dunia. Kemudian muhsinin sesama manusia, maknanya menjaga hubungan sesama manusia. Baik, daripada ayat ini tuan-tuan kita dapat juga belajar, jangan kita salah faham bila sebut agama ni. Jangan kita salah faham agama hanya menjaga hubungan kita dengan Allah. Hubungan dengan manusia tak peduli, dengan jiran tak peduli, dengan adik-beradik tak peduli. Salah. Agama Islam tidak pernah terpisah daripada realiti kehidupan. Kerana itu dalam hadis Nabi mengatakan tak sempurna iman seseorang itu apabila dia membiarkan jiran tetangganya berada dalam keadaan lapar. Kita ni sarapan pagi macam-macam menu. Kan, apa, nasi kerabu, nasi dagang, sempat lagi pulut derian pagi ni, kan, bau habis satu blok kita tu, kan. Jadi bagi sama kepada jiran kita, pakat-pakat rasa. Dan yang paling penting, kita tanya khabar. Kalau jiran kita mungkin tak ada makanan, ada masalah dan sebagainya, bantulah. Kerana apa? Ini antara ciri iman. Nabi kata orang beriman, dia mesti juga bertanya khabar dan menjaga hal ehwal kebajikan jiran terdekatnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu yang dibawakan dalam istilah muhsinin, penonton-penonton. Baik, kita nak beri ruang untuk berehat seketika. Kita kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, yang ceria, setia, tetap bersama kita setiap pagi, ya. Dan paling penting dan juga paling istimewa pada hari ini adalah kita di hujung minggu untuk tafsir dan taranum, menyambung pengajian kita berada dalam madrasah Tanyalah Ustaz untuk setiap hari anda. Baik, untuk ayat yang ke-58 mungkin sedikit saya nak ambil peluang untuk melontarkan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan perkataan muhsinin tadi. Sebab ada dicatatkan dalam ayat suci Al-Quran pada surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 yang mana saya sebutkan maknanya. Dan ketika mana manusia ini dia minta peluang untuk kembali ke dunia, lalu malaikat bertanya, untuk balik ke dunia itu apa amalan yang kamu nak lakukan? Lalu dalam banyak-banyak amalan yang boleh dilakukan oleh manusia, lalu dia jawab, saya nak bersedekah. Persoalannya di sini, kenapa dalam pelbagai amalan yang boleh dilakukan bila mana kembali ke dunia, dia memilih untuk menyebut dan melafazkan perkataan saya nak bersedekah? Kenapa tidak amalan lain
Ayo, sama-sama kita tanya kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, perkara tersebut dalam surah Al-Munafiqun ayat nombor 10, Allah Ta'ala berfirman, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah Ta'ala menyatakan, di hari akhirat nanti akan ada orang yang menyebut, dia rayu sungguh-sungguh pada Allah, wahai Tuhan aku, alangkah baiknya kalau engkau tangguhkan seketika ajal aku, supaya aku ni hidup semula, dikembalikan di atas dunia, fa'asaddaqa, untuk aku bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang-orang yang salih. Baik, kenapa sedekah? Baik, tuan-tuan, dalam surah Al-Munafiqun, dalam ayat ni, ayat nombor 10 dalam surah Al-Munafiqun, surah Al-Munafiqun ini temanya ialah cerita tentang perangai buruk orang-orang munafik. Jadi antara perangai buruk orang-orang munafik ini ialah mereka ini pentingkan diri dan duit ringgit ataupun harta tu mereka fikir untuk diri mereka saja, mereka kedekut. Itu perangai orang munafik. Jadi Allah Ta'ala cerita antara yang akan berlaku kepada orang munafik nanti di hari akhirat, dia minta kepada Allah nak bangun balik atas dunia, nak sedekah. Dulu atas dunia kedekut. Dan antara lain lagi para ulama kata, kenapa sedekah? Sedekah ini juga ialah amalan yang paling mudah ya untuk kita lakukan. Jadi apabila saudara Da'i Azrin tanya tentang kenapa sedekah, tentu sekali lah dia beri satu pengajaran kepada kita, tuan dan puan, atas dunia ini kita hidup bukan untuk diri kita seorang sahaja. Ya, kita hidup tentunya untuk memberikan manfaat, kebaikan kepada ramai orang. Sebagai contoh, kita sebagai seorang ayah, ya, kita bertanggungjawab untuk menafkahi isteri dan anak-anak kita. Tentulah, ya, abang-abang, tuan-tuan haji, ya, tuan-tuan sekalian, duit gaji bulanan itu kalau kita bekerja makan gaji, ataupun pendapatan kita kalau kita bisnes, ya. Mungkin ya pendapatan kita itu banyak, tapi banyak juga kita belanjakan, peruntukkan untuk isteri dan anak-anak kita, mencukupkan keperluan macam-macam lah, sekolahnya, makannya, minumnya, pakainya. Tuan-tuan, itu semua tidak akan jadi perkara yang sia-sia. Semuanya akan dicatat, direkod oleh malaikat sebagai amal-amal saleh kita. Kerana apa? Kita sebagai seorang suami, seorang bapa yang bertanggungjawab. Mudah-mudahan ya, cara itulah dapat kita, insya-Allah kita akan dapat tiket untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan apa, Da'i Azrin, ada setengah orang ni geng-geng suami lah, kan, geng-geng suami ni kadang-kala dengan kawan-kawan di luar rumah, kawan-kawan pejabat, kan, kawan-kawan geng alumni sekolah menengah, sekolah rendah, tadika dulu, kan, dia bercakap, ya Allah, lembut sekali, kan, caringnya, tanya khabar, belanja makan, bagus dah. Tapi dengan isteri dan anak-anak, ya Allah, kedekutnya, kan, kedekut untuk cukupkan keperluan isteri dan anak-anak. Kemudian bercakap dengan layanan yang kasar pula. Abdullah bin Abbas kata, kalaulah berlaku macam itu perangai kita, tentu ada perkara yang tak betul yang mesti kita perbetulkan. Ya, maknanya tentu sekalilah perkara yang disuruh dalam agama kita ni, buat baik kepada isteri dan anak-anak ahli keluarga kita. Kerana Nabi SAW katakan, Nabi kata apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang buat baik kepada ahli keluarganya, dan aku, kata Nabi, aku tunjuk contoh, aku buat baik kepada ahli keluargaku. Kerana tu tuan-tuan, antara program ataupun yang digerakkan oleh JAKIM sekarang ni, sebagai contoh, kita gerakkan program lelaki qawwam. Maknanya lelaki ataupun suami yang ada wibawa. Kita tak naklah, kan, baca di laporan akhbar berlaku keganasan rumah tangga, kan, suami pukul isteri pukul suami. Ada juga, kan? Ada juga, kan. Jadi kita tak nak begitu. Jadi maknanya keluarga yang sejahtera itu tentunya
lelaki ataupun suami yang berwibawa itulah yang memandu, tentunya dibantu juga dengan isteri yang membantu untuk mengemudi bahtera keluarga itu. Wallahu a'lam. Baik, itu penjelasan yang terperinci Ustaz berikan kepada kita supaya memahami perkataan muhsinin sebentar tadi. Baik, untuk ayat ke-59 Ustaz, silakan. Baik, saudara yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung ayat kita, ayat nombor 59. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, Allah jawab balik. Setelah mereka bagi alasan, 3 alasan tadi ni. Yang pertama, mereka menyesal sungguh-sungguh. Yang kedua, mereka kata, kalaulah aku ikut petunjuk Allah dulu, kalaulah Allah beri hidayah pada aku, tentu aku jadi orang bertakwa dulu. Yang ketiga, kalaulah aku dapat kembali ke dunia, aku nak jadi orang yang muhsinin, orang yang berlaku ihsan. Setelah mereka mengatakan 3 alasan tadi, Allah Ta'ala jawab kepada mereka, qad ja'atka ayati fakadzabta biha. Tidakkah dulu telah datang petunjuk-petunjuk, ayat-ayat keterangan kepada kamu? Tidakkah dulu Nabi datang kepada kamu memberikan inzar, petunjuk? Tidakkah dulu Quran Nabi bacakan kepada kamu? Tidakkah? Allah Ta'ala tanya begitu kepada mereka. Sayangnya, fakadzabta biha, kamu semua telah mendustakan ayat Al-Quran, kamu mendustakan Nabi, kamu dustakan semua itu. Wastakbaruta, ni parah ni. Dan kamu juga sombong, wa kunta minal kafirin, dan engkau telah menjadikan diri kamu dalam kalangan orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni 2 benda. Yang pertama, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tak mahu dengar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua, perangai sombong mereka. Tuan-tuan, dalam satu riwayat yang direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, pada satu ketika, tuan-tuan, Urwah bertanya kepada Amr bin Al-As, apakah perkara yang paling dideritai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Apakah perkara yang paling teruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima? Ini Urwah bertanya kepada Amr bin Al-As. Tuan-tuan, Amr bin Al-As pun bagi jawapan. Dia kata, aku teringat ada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr, ya, di Kaabah itu, di kawasan Hijr. Pada waktu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kata itu kata Amr bin As, dia kata pada waktu itu tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'ayth. Datang Uqbah ni, apa yang dibuat oleh Uqbah kepada Nabi, dia ambil kain, seutas kain, kemudian dia ikat leher Nabi dan dia cekik leher baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, punyalah sombong, punyalah bongkak musyrikin Mekah pada waktu itu. Kerana apa? Mereka mendustakan Rasulullah dan mereka benci sangat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila berlaku begitu, alhamdulillah pada waktu itu pendamping Rasulullah, sahabat Nabi yang paling setia, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq, ada bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq lah datang dengan sekuat hati, memegang tangan Uqbah, melepaskan tangan yang telah mencekik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak ceritanya betapa sombong, angkuh, takaburnya musyrikin Mekah ataupun Quraisy pada waktu itu. Mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu, tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita. Apa kata Nabi? Tak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sekelumit rasa sombong, rasa takabur. Sekelumit walau ada dalam hati kita, kata Nabi, orang itu tidak akan masuk syurga. Bila sahabat-sahabat dengar Nabi kata begitu, Dai Azrin, sahabat-sahabat jadi takut. Kerana sahabat-sahabat Nabi ni, ayat Al-Quran ataupun hadis yang Nabi bacakan,
umpama seperti gunung besar yang menghempap kepala mereka. Mereka betul-betul beri perhatian apa yang diwahyukan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami ni suka pakai pakaian yang cantik-cantik." Kan? Kalau macam Da'i Hazrin, Masya Allah, pakaian hari ini, busananya Masya Allah, kita tengok segak bergaya. Pihak mana yang sediakan ni Da'i Hazrin? Yang ini dari negeri Ustaz sendiri. Di Kelantan, iaitu College Community Jeli. Masya Allah. Maknanya anak-anak pelajar kita di College Community Jeli, Kelantan. Masya Allah, maknanya anak-anak pelatih kita yang buat busana yang indah begini. Idea dan hasil tangan. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan kepada para penuntut para pelatih kita. Baik, bila sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalaulah kami pakai pakaian yang cantik-cantik kan, adakah itu dikira sombong? Tuan-tuan, lepas tu Nabi pun jawab apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi kata Allah Ta'ala maha cantik, maha indah. Allah Ta'ala sukakan perkara yang indah-indah. Maknanya Nabi bagi jawapan, tak, bukan. Itu bukan sombong, itu bukan takabur, itu bukan riak. Dan Nabi sambung, Nabi kata apa? Yang dikatakan sombong itu ialah al-kibru batrul haqqa wa ghamtan nas. Yang dikatakan sombong itu ialah menolak kebenaran agama, mendustakan agama, satu, dan yang kedua menghina orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi itu yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Jangan ada sekelumit perasaan sombong dalam hati jiwa kita. Kenapa? Bimbang tak masuk syurga kita. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Itu yang dimaksudkan dengan perkataan sombong, menolak kebenaran dan menghina orang lain. Baik, itu yang patut kita jauhkan. Sedang menonton, ayo kita berjeda seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Perbincangan kembali diteruskan untuk sama-sama kita mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan surah Az-Zumar ayat 58 hingga ayat ke-60. Sebentar tadi sudah pun disebutkan kepada kita makna sebenar apa yang dimaksudkan dengan sombong. Kalau sebelum ini mungkin kita faham sombong itu adalah bila mana mengangkat diri ketika mana berada di hadapan manusia ataupun bercakap besar, mungkin itu yang kita faham. Tetapi masih sebenarnya itu masih lagi dalam konteks ataupun ruang lingkup perkataan sombong, tetapi yang cuba ditekankan ataupun apa yang lebih tepat untuk digunakan dalam terjemahan yang kita bawakan pada hari ini, perkataan sombong itu yang dimaksudkan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Itu satu sifat yang sangat-sangat ditakuti ada, walaupun segelumit itu tidak akan menjamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kita meneruskan perbincangan, saya maklumkan kepada penonton-penonton, talian sudah pun dibuka untuk bertanyakan soalan. Ayo sama-sama lontarkan soalan di ruangan talian juga di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik. Kita lihat soalan yang pertama dari sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby. Lihatlah soalannya. Assalamualaikum. Ayat ke-58. Siapakah aku yang ditujukan dalam ayat ini? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Ruby atas soalan yang ditanyakan. Aku dalam ayat 58 tu siapa Ustaz sebenarnya? Baik, terima kasih Datuk Azrin dan sahabat kita Puan Ruby. Baik, seperti yang kita sentiasa ulang, surah Az-Zumar, menara kawalannya ialah turun surah ini ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah, saat ketika mana tekanan, penentangan, ancaman begitu memuncak daripada musyrikin Makkah ataupun Quraisy pada waktu itu. Sehinggalah saya sebutkan semalam bagaimana penentangan itu berlaku kemuncaknya bermula pada tahun keempat selepas kenabian. 3 tahun pertama Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi.
tahun keempat Nabi declare dakwah secara terang-terangan. Waktu tu mula penentangan daripada Abu Jahal, Abu Lahab and the gang. Ya. Kemudian berlakulah peristiwa hijrah pertama, iaitulah ke Habasyah. Baik, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, tahun ke-6 ini merupakan kemuncak penentangan yang dibuat kepada Nabi, diboikot Bani Hisham dan juga Bani Muttalib. Kerana apa? Kedua-dua suku kaum inilah yang menjadi perisai ataupun kita kata menjadi pelindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu, pada tahun ke-7 selepas kenabian, berlakulah peristiwa hijrah ke Habasyah buat yang kali yang kedua. Bagaimana pada waktu itu umat Islam yang mana jumlahnya 83 orang lelaki dan 11 orang wanita sahabiah telah pun diberikan kita kata apa, kawalan ataupun diberikan keselamatan oleh seorang raja yang baik, iaitulah Raja Najasyi. Baik tuan-tuan, jawapannya ialah Quraisy, maknanya musyrikin Mekah. Kerana apa? Mereka menolak agama Allah, mereka mendustakan agama Allah. Jadi maknanya secara pakejnya ialah dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan orang yang tidak beriman, ya, orang yang mendustakan agama, orang yang sombong dalam dua erti kata tadi, mereka mendustakan agama dan juga mereka menghina orang lain. Begitu. Tuan-tuan, bila sebut tentang Quraisy ni tuan-tuan, musyrikin Mekah, kalau dalam bahasa Arab, Quraisy ni dia istilah dia binatang yang berada dalam laut dan Azrin. Quraisy, ya, Quraisy. Dia sejenis haiwan yang mana perangai dia, Quraisy ni ialah haiwan dalam laut ni, dia makan haiwan lain. Maknanya perangai abang long lah. Nah, maknanya dia tak boleh orang lain lebih pada dia. Dia mesti makan orang lain. Tu binatang tadi lah. Jadi maknanya, ada lagi ke dah pupus, Ustaz? Ada lagi ke dah pupus? Tak ada aku, tak tahu lah. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, Quraisy, ya, musyrikin Mekah ini, Allah Ta'ala telah menurunkan 2 surah kepada mereka supaya mereka fikir apa yang Allah Ta'ala selamatkan mereka, iaitu apa? Surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, sampai habis. Kemudian surah yang kedua, surah Quraisy, liila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif, sampai habis. Dua-dua surah ini tuan-tuan, Allah Ta'ala beri faham kepada mereka, hei musyrikin Makkah, hei orang Quraisy, kamu tolong ingat apabila kamu diserang oleh tentera Abrahah, tentera bergajah dahulu, yang nak menghancurkan negeri kamu, yang menyelamatkan kamu semua ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tolong ingat benda ini. Tetapi malang sekali, mereka langsung tak ingat peringatan Allah. Mereka sombong, mereka bongkak, mereka takabur, ya. Peristiwa serangan Abraha itu dan juga surah Quraisy sebagai contoh, liila fi Quraisy, ilaf ni maknanya perkataan lam, liila, lam itu ialah lam ta'lil. Maknanya sepatutnya peristiwa serangan tentera bergajah, tentera Abraha itu, bila Allah Ta'ala selamatkan negeri kamu, sepatutnya itu telah melembutkan hati kamu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi malangnya tak jadi begitu. Mereka degil dan keras hati mereka. Wallahu a'lam. Jadi bila kita faham, aku itu adalah sebenarnya golongan Quraisy, yang mana ada sifat sombong itu pada mereka. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Ustaz Dadai Haji Tukinon, ya. Tuan Haji Tukinon. Silakan soalannya, tuan. Soalannya ayat yang ke-58 lah sekarang ni kan. Ya, betul. Baik, ayat yang ke-58 tu ayat mengatakan penyesalan. Dan menyesal aku tak buat kata apa. Jadi masalahnya saya nak Ustaz jelaskan, kenapalah manusia ni ataupun golongan orang kafir lah maksudnya, bila dia dah masuk kubur, bila dah sampai hari pembalasan, baru dia nak ingat, nak minta balik. Maknanya balik nak buat baik lah tak? Nak buat ibadah, nak sedekah, nak apa dan sebagainya.
Kenapa masa sehat-sehat dulu dia abaikan walaupun ada rasul, walaupun ada ayat Quran mengatakan gini yang baik-baik. Jadi mohon penjelasan kepada Ustaz, adakah hati diorang ni memang sombong keras, tak boleh terima ajaran, tak boleh terima ayat-ayat Quran, keterangan, ataupun macam mana ya Ustaz? Minta penjelasan Ustaz hari ini. Haji Sukinon dan Mas Khalid, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukinon dari Skulai Johor. Yang mana betul juga kata Tuan Haji Tukinon, ya, bila mana dalam keadaan okey, sihat di atas dunia, tak ada penyesalan, tapi bila mana berada di hadapan Allah baru datang penyesalan tersebut. Mungkin ada sebabnya Ustaz. Kenapa? Baik, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita kan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran kerana Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya di hari akhirat nanti. Baik, saudara, orang yang mendapat syafaat di hari akhirat nanti apabila dia baca Quran, bukan sekadar berapakah jumlah ayat surah yang dia baca. Ya? Bagus dah kita baca Quran, bagus, alhamdulillah. Tentu sekali kita akan dapat syafaat. Dan manfaat lain lagi ialah kita akan mendapat hidayah dan petunjuk. Bila datang ayat-ayat seperti ini, Allah Ta'ala rakamkan, inilah nasib orang yang tak beriman. Aku itu ialah orang yang tidak beriman. Orang yang menolak Al-Quran, menolak agama, menolak iman. Jadi dia jadi peringatan kepada kita. Peringatan apa? Sekarang ini Allah Ta'ala bagi kepada kita sihat. Jomlah kita gunakan waktu yang ada ni untuk buat ibadat. Kan? Waktu sihat ni lah kita nak pulun, ya. Yang pertama jaga solat kita kan. Yang kedua tambah solat-solat sunat pula. Kan? Maknanya contoh umur dah masuk 40 tahun tahun ni kan. Jomlah kita pakat-pakat, jom banyakkan sikit puasa sunat. Mungkin sebelum ni tak pernah buat, jom kita buat Isnin Khamis. Sebelum ni tak pernah qiyamul lail. Jomlah kita set loceng telefon ni kan. Pukul 5 atau 4:30 pagi kita bangun. Paksa diri kita. Kerana apa? Bila kita baca ayat seperti ini, ya Allah, ini yang akan berlaku kepada orang yang tak beriman. Mereka menyesal sungguh-sungguh. Boleh jadi aku akan masuk dalam ayat ini. Jadi kita pun rasa tersentak. Kerana itu orang beriman, dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan ayat Allah, bergetar hati mereka. Bergetar hati mereka. Jadi inilah, makin kita baca Quran, makin kita nak ambil manfaat dan pedoman. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Makin baca, makin kita nak meningkatkan keimanan dan makin nak merubah diri kita jadi lebih baik. Dan Ustaz, ada seorang lagi pemanggil di talian. Masya-Allah, masya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, puan, siapa di sana? Saya Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Oh, dari Ipoh, Perak, Puan Norini. Ya. Norini. Silakan soalan puan. Okey. Saya nak baca dan 2 ayat saja. Masya-Allah. Boleh? Silakan, silakan ayat puan. ke-58 dan 59 ya? Ya, saya nak cuba Ustaz Ya, Silakan. baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Subhanallah.
mengalunkan dua ayat 58-59 Puan Nurini. Silakan Ustaz sedikit komen. Masya-Allah, bacaannya baik. Taranum yang Puan Nurini guna tadi ialah taranum jiharkah. Dia lagu taranum jiharkah. Macam mana nak kenal jiharkah tu Ustaz? Kita ingat takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu lagu jiharkah. Maknanya kalau dalam Quran, أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Kalau yang Ustaz baca mula-mula tadi tu? Hijaz tadi. Oh, Hijaz. Dia nampak garang sikit. Garang. Okey, yang kedua ayat nombor 59 tu, waqaf ibtidak saja, lebih baik, lebih cantik. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha. Berhenti tang situ. Kemudian kalau nak ambil balik, mungkin kita boleh ambil fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Jadi teruskan belajar mengaji Quran. Al-Quran jadi teman kita di atas dunia, Al-Quran jadi sahabat kita di alam barzakh, dan Al-Quran jadi pembela kita di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya bila mana Ustaz sedang komen bacaan Puan Nurini tadi, saya terimbau kembali zaman 2016. Oh, masya-Allah. Ketika mana Ustaz komen saya di atas pentas masa da'i. Program da'i. Saya tengok kan, kata macam, oh biarlah saya duduk depan Ustaz macam itu kan. Ustaz komen tentang persembahan, dan pada ketika itu saya ingat Ustaz punya ayat. Ustaz kata padu. Memang hebat. Subhanallah. Baik, teringat tu, dia terimbau kembali. Baik, saya bangga dengan Da'i Azrin dan semua peserta da'i kita. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita pergi pada soalan yang seterusnya di Facebook dari sahabat kita Laila Dila Rosa. Katanya, Assalamualaikum. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar penyesalan yang diucapkan berulang-ulang, sudah tiada belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Laila Dila Rosa atas soalan yang ditanyakan. Ulang-ulang kali penyesalan yang sama. Adakah tidak ada lagi belas kasihan? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Azza wa Jal bersifat Al-Jabbar, Al-Qahhar, yang maha perkasa. Tentu sekali kalau kita tengok setelah penduduk neraka ini, mereka berulang kali minta tolong, merayu kepada Allah, kemukakan alasan. Tengok Allah Ta'ala rakamkan apa jawapan Allah kepada mereka. Ayat nombor 59. Allah jawab kepada mereka, tidakkah datang peringatan kepada kamu di atas dunia dulu? Maknanya ayat itu ayat yang menyentap hati. Ya, ayat yang memang cukup menyebabkan maknanya habislah harapan kita. Sebab Allah Ta'ala bagi jawapan dengan soalan. Jawapan dengan soalan. Itu pedih tu. Kan maknanya tidakkah datang kepada kamu atas dunia dulu Quran, hadis, ya, tak datangkan nabi kepada kamu dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, inilah perkara yang kita kena saling peringatkan diri kita. Kerana itu tuan-tuan, syukur kita berada dalam majlis ilmu, dalam halaqah ilmu. Kerana bila kita berada dalam halaqah ilmu, tentu sekalilah kita sentiasa diperingatkan. Kita memang sentiasa perlu diperingatkan. Saudara, kereta yang sedang kita pandu, ya, yang sedang kita miliki sekarang ini, bila cukup waktunya, tempohnya, contoh 20,000 kilometer, 30,000 kilometer, 40,000 kilometer, cukup masanya kita kena hantar servis di bengkel. Apa jadi kalau kereta itu kita tidak hantar servis, main naik je, alamatnya jahanam, rosaklah kereta kita itu. Sama juga dengan hati kita. Memang sentiasa perlu diservis. Servisnya bagaimana? Kita mendengar tazkirah, mendengar ayat Quranul Karim, dengan puasa sunat, dengan salat, dengan zikir. Kerana apa? Itulah yang akan melentur dan mendidik hati kita. Tuan dan puan, kita ni manusia biasa. Ya, graf iman kita ada naik turunnya.
Jadi sentiasalah kita gemburkan, siram hati kita ini dengan baja iman dan takwa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Gembur hati, baca ia dengan iman dan juga basah ia dengan peringatan tazkirah supaya diservis hati tersebut menjadi lebih elok, lebih cantik dan segar sentiasa dalam keadaan qalbun salim. Baik, sedang menonton, ayuh kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, kembali bertemu untuk meneruskan perbincangan setelah kita berjeda seketika tadi untuk beruang menarik nafas lega, mendapat ilmu baru pada hari ini, yang mana bukan saja-saja kita duduk di hadapan kaca TV, tetapi kita nak ambil mutiara-mutiara ilmu dari Al-Fadhil Ustaz Zarifi yang mana mengupas, mentadabur surah Az-Zumar ayat 58 hingga ayat 60. Baik, banyak lagi kita nak bincangkan, kita terus setia bersama hingga ke penghujung. Baik, untuk soalan seterusnya dari Mak Etun di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, katanya Assalamualaikum. Berdasarkan surah Az-Zumar ayat 59, telah datang keterangan-keteranganku kepadamu. Katanya, adakah ayat ini bermaksud kita tidak perlu susah-susah mencari bukti kebenaran yang dibawa oleh Islam? Baik, terima kasih diucapkan kepada Mak Itun atas soalan yang diberikan. Jadi saya minta komen dari Al-Fadhil Ustaz untuk jawapannya. Silakan. Baik, terima kasih Mak Itun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ayat 59 ini memberikan maksud begini. Maksudnya ialah kita mesti bersahabat dengan Al-Quran. Ya. Maknanya kita mesti bersahabat dan menerima Al-Quran itu sepenuhnya sebagai sumber kehidupan kita, sumber petunjuk, pedoman dalam hidup kita. Jangan kita menolak walaupun satu baris, walaupun satu juzuk Al-Quranul Karim, kerana Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai peringatan dan rahmat bagi sekalian orang yang beriman. Jadi itu maksud dia. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bersahabat dengan Al-Quran, ya. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran ini sebagai segala petunjuk dalam kehidupan kita, menjawab kepada segala permasalahan ada di dalam ini. Cuma lihat pada kita bagaimana kita menggunakan Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Baik. Seterusnya dari sahabat kita Puan Masrifah No Jamain, katanya Assalamualaikum Ustaz. Ayat 59 juga, bagi orang-orang yang ingkar untuk menunaikan kewajipan seperti solat, zakat dan puasa, adakah dianggap sebagai orang yang sombong Ustaz? Terima kasih kepada sahabat kita, cantik soalannya. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kerana itulah kita bimbang. Ya. Allah Ta'ala bagi macam-macam kepada kita. Nikmat hidup, nikmat bernyawa, ya, apa lagi? Nikmat memandang, jari jemari kita ni dapat bergerak, kaki kita dapat bergerak, macam-macam Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tetapi kita terlupa sebenarnya tujuan kita diciptakan di atas dunia ini, nombor satu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Kita ni, hidup kita di atas dunia ini ialah matlamat yang utama ialah kita beribadah. Kita perlu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salat, puasa, zakat dan sebagainya itu merupakan kita sebut sebagai ibadah yang difardukan, yang diwajibkan kepada kita. Jadi janganlah sesekali kita tak beramal ataupun kita tidak melakukan tanggungjawab yang telah Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tuan-tuan, perempuan rahmati Allah, kalau kita tengok kisah para Nabi, ya, contohnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, selama 950 tahun Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah, mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Malang sekali yang ikut Nabi Nuh hanya berapa kerat sahaja.
Ya. Akhirnya tuan dan puan, Allah Ta'ala datangkan azab kepada kaum Nabi Nuh ini. Bagaimana? Dihancurkan kaum Nabi Nuh ini dengan ditimpakan kepada mereka taufan. Taufan itu menghancurkan sekalian orang, sekalian manusia, melainkan yang selamat hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Maknanya apa? Allah Ta'ala maha kasih, maha sayang kepada kita tuan dan puan. Bila kita ingkar kepada ajaran agama, kita tak buat peraturan agama apa yang dituntut, Allah Ta'ala tangguh dulu azab. Kan? Allah tak bagi atas dunia azab kepada kita ni. Allah sayang pada kita, Allah bagi peluang kedua kepada kita untuk cepat-cepat kita kembali ke pangkal jalan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ditangguhkan azab supaya dapat kembali ke pangkal jalan. Itu satu rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dai dan juga Ustaz. Ya tuan, siapa di sana? Saya nama saya Baharudin Haji Kasim daripada Ceras. Dari Ceras. Silakan soalannya tuan. Mungkin soalan ataupun pencerahan pada Ustaz lah ya. Okey Ustaz, kita ni manusia biasa Ustaz. Tak boleh lari daripada buat dosa, buat pahala kan. Jadi kita memangnya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, dan juga kita ikut. Kita baca Al-Quran, kita solat 5 waktu, kita solat sunat apa semua kan. Dan yang pengakhirannya kita kadang-kadang kita buat solat taubat. Okay, Ustaz untuk menghapuskan dosa kita. Dan ada orang yang berada apa semua tu, dia pergilah umrah, buat haji. Sebab apa bila pergi sana, macam banyak Ustaz beritahu, akan terhapuslah semua dosa-dosa mereka. Jadi manusia golongan seperti ini Ustaz, yang berulang-ulang akan buat benda yang sama, dan juga dia akan solat taubat. Jadi bagaimana mereka di akhirat tu Ustaz? Adakah mereka punya digolong daripada orang yang terima dimasuk syurga, ataupun bagi pencerahan Ustaz untuk supaya kita yang masih di dunia ni, untuk kita faham betul-betul apa jenis golongan kita ni yang asyik buat dosa, lepas tu kita taubat. Kita dosa, taubat. Macam tu Ustaz yang saya ingin jelaskan, mungkin Ustaz beri pencerahan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Baharudin. Berulang-ulang kali melakukan dosa, bertaubat, buat balik, seperti mana ada sedikit mempermainkan di situ. Silakan Ustaz. Baik, ayat nombor 53 ayat nombor 53 dalam surah Az-Zumar ini Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kamu seluruhnya, kecuali dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, tentu sekali lah kita sebagai manusia memang kita tak terlepas daripada kealpaan, kekhilafan, kesalahan. Dan boleh jadi kita memang berulang kali kita buat dosa yang sama, tetapi kita cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana itulah dalam hidup kita ini jangan tinggal doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, Engkau tutupkanlah riwayat hidup kami dengan husnul khatimah, sebaik-baik pengakhiran. Janganlah Engkau tutup riwayat hidup kami ini dengan su'ul khatimah, dengan seburuk-buruk pengakhiran. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak lihat bagaimana kita menutup riwayat hidup kita. Wa innamal a'mal bi khawatimiha. Nabi kata sesungguhnya amalan-amalan kita ini ditentukan bagaimana kita menutup hidup kita. Maknanya, yang dulu-dulu tu, ya, kita minta ampunlah kepada Allah. Yang Allah Ta'ala nak tengok, ni buku baru kita ni. Ya. Tuan-tuan, ada satu riwayat Nabi cerita, ada seorang lelaki namanya Al-Kifli. Al-Kifli ni, Dai Azrin, dalam riwayat hadis dinyatakan memang dia ni terkenal lah ahli maksiat. Memang suka maksiat. Memang ahli maksiat lah. Dalam riwayat hadis Nabi cerita ni, ada satu ketika itu ada seorang wanita datang jumpa dia. Dan nak minta duit dengan dia. Wanita ni tadi perlukan duit untuk keluarga dia lah, untuk ibu dan adik-adik dia, keluarga dia.
Jadi Al-Kifli ni dia jenis orang apa, dai licin ni kan. Nah, dia kata okey, aku boleh bagi duit pada kamu dengan syarat kamu mesti berzina dengan aku dulu. Itu syarat yang dibuat. Jadi wanita tadi, tuan dan puan, oleh kerana dah tak ada jalan dah, perlukan duit sangat-sangat, jadi dia kata okey, aku setuju kerana nak duit tadi ni. Baik, dalam riwayat hadis dikatakan ketika mana betul-betul berada posisi untuk melakukan zina tadi ni, tiba-tiba wanita tadi ni menangis. Teriak dia, menangis. Jadi Al-Kifli ni bila tengok wanita ni menangis, dia pun tanya, kenapa kamu menangis? Wanita itu jawab, tuan, saya memang tak mahu buat perkara terkutuk ni. Saya tahu berdosa. Tapi apakan daya, kerana saya perlukan duit, saya terpaksa. Tuan-tuan, tengok saat Allah Ta'ala berikan hidayah kepada Al-Kifli. Bila dia tengok wanita tu menangis, tiba-tiba Al-Kifli ni insaf. Dia kata apa, okeylah, kita tak perlu, kita tak payah berzina, kamu ambil duit ini, kamu gunalah untuk keluarga. Dan dengan takdir Allah, Al-Kifli insaf dan dia bertaubat kepada Allah. Dia berazam tak mau lagi dah buat benda yang sama dan maksiat yang lain. Dia tak nak buat dah. Tuan-tuan, ringkas cerita, pada hari yang sama, pada malam itu, takdirnya Al-Kifli telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Tuan-tuan, dalam riwayat hadis, Nabi mengatakan, keesokan harinya telah ditulis di depan pintu rumahnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mengampunkan dosa-dosa kamu, Al-Kifli. Maknanya apa hadis ni? Maknanya Nabi kata Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa Al-Kifli. Tengok. Maknanya kalau dalam cerita ni tuan-tuan, Al-Kifli bertaubat last minute dah. Last minute. Maknanya di akhir-akhir, minit-minit akhir dalam riwayat hidupnya, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi soalan Cik Baharudin tadi, kerana itulah kita kena sentiasa minta ampun kepada Allah, istighfar, ya, kita melakukan amalan-amalan saleh. Mudah-mudahanlah bila kita melakukan amalan-amalan saleh dan kita sentiasa beristighfar, Allah Ta'ala mengampunkan kita. Wallahu a'lam. Berazam sungguh-sungguh tidak mahu mengulangi. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Yat sini, Nohayati Ismail dari Rawang. Ya, Kak Yat. Silakan soalannya, Kak Yat. Terima kasih, Da'i. Tapi sebelum Kak Yat tanya soalan, boleh Kak Yat nak cuba mengaji sikit? Boleh. Ayat berapa tu? Ayat dah mula daripada ayat yang 58 tu lah. Baik. 58. Okey. Baik, silakan. Okey, Ustaz. Silakan, Kak Yat, silakan. Ya, Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Ada Ustaz salah, Kak Liat salah masuk ayat 60 ya Ustaz. Okey, Kak Liat ambil balik ayat yang wa yaumal qiyamah, ya. Ulang balik. Wa yaumal qiyamah Ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bergementar sikit Ustaz pertama kali. Okey. Biasa tu. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Sadaqallahul azim. Soalan Kak Yat Ustaz, bolehkah Ustaz ceritakan sedikit tentang ciri-ciri bagaimana untuk kita mengenali orang-orang yang fasik Ustaz? Sehingga kan orang yang fasik itu tidak boleh menjadi saksi dan wali. Itu ya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Ya atas bacaan dan juga soalan yang diajukan pada kita hari ini. Bacaan tu Ustaz akan komen dan soalan tadi berkenaan dengan nak mengenali ciri orang fasik. Silakan Ustaz. Baik,
Terima kasih Kak Yat yang telah membacakan ayat Al-Quranul Karim. Bila Kak Yat baca kali yang kedua tu dan Azrin lebih tenang kan. Bila lebih tenang itulah dia lebih cantik bacaannya. Kerana itu tentu sekalilah apabila kita baca Quran dalam keadaan tenang, dia lebih cantik dan lebih tertib kita sebut sebagai bacaan kita tu. Jadi cermat. Ala kulli hal bacaan Kak Ayat tu cantik dah, kan, cantik sekali. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila sebut fasik ini dalam agama, fasik itu membawa erti seseorang yang melakukan dosa-dosa besar ataupun yang sering berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Itu yang disebutkan oleh para ulama kepada kita. Jadi tentu sekalilah kita tak mau jadi seperti ini. Betul. Orang yang fasik maknanya orang yang selalu buat dosa besar dan juga orang yang selalu buat dosa-dosa yang kecil. Orang yang buat dosa besar dan selalu buat dosa-dosa kecil. Jadi yang ni yang kita nak elakkan supaya jangan kita jadi orang yang fasik seperti itu. Baik, kerana itu tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, antara yang disebut ataupun antara amalan yang dibuat oleh para salafus salih, mereka takut sungguh dengan peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan-peringatan Allah tentang betapa dahsyatnya api neraka. Dalam riwayat hadis antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, api neraka tu tuan-tuan panasnya lebih 69 kali ganda daripada api dunia. Dan Azrin cuba bayangkan 69 kali ganda. Ya Allah, tuan-tuan, api dunia ni pun kalau terkena sikit pun secara automatik reflect tangan kita tadi kan. Itu kalau sikit. Kalaulah kita terbakar, na'udzubillah, maknanya boleh mematikan kita. Itu baru satu bahagian daripada 69 kali lebih teruk lagi, lebih dahsyat lagi api neraka. Karena itulah ya tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita mesti kawal diri kita ya supaya jangan kita terlibat dengan dosa dan maksiat. Caranya bagaimana? Tuan-tuan jangan lupa ya, kita duduk dalam kumpulan ataupun sahabat-sahabat kita ni, sahabat-sahabat yang baik-baik. Bila ada sahabat-sahabat yang baik-baik ni, masing-masing pakat-pakat memperingatkan diri masing-masing. Wallahu a'lam. Sentiasa melakukan dosa besar dan berterusan melaksanakan dosa kecil, itu adalah makna bagi fasik. Baik, sedang menonton kembali selepas ini kita nak berehat seketika, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita. Alhamdulillah, banyak yang telah kita berikan pada hari ini, dan saya di sini pun juga merasa sangat-sangat teruja berkenaan dengan bagaimana kita mentadabur, mendengar apa yang cuba disampaikan. Memang sebenarnya menyentuh jiwa, raga, perasaan, dan seluruh anggota kita berasa dalam keadaan gemetar ketika mendengarkan tentang azab yang bakal menimpa mereka yang sombong. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook, Sahziatul Sidik, katanya, Assalamualaikum, ayat ke-60. Mengapa dalam ayat ini keutamaan menjelaskan di sini adalah muka? Apakah muka merupakan suatu yang sangat dijaga ketika di dunia? Mohon pencerahan ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Sahziatul Sidik atas soalan yang ditanyakan. Kenapa tidak anggota lain? Kenapa wajah? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Puan Sahziatul Sidik yang bertanya soalan sangat baik. Baik. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita bacakan ini, ayat nombor 60, di hari kiamat nanti, orang-orang yang mendustakan agama Allah, orang yang mempersenda-sendakan agama Allah, orang yang tidak beriman, muka mereka menjadi hitam legam.
muswaddan, wujuhuhum muswaddan, muswaddah, ya, muswaddah. Mukanya jadi hitam legam. Kenapa ya? Jawapannya tuan-tuan, muka kita inilah merupakan tempat yang mulia. Ya, muka kita inilah tempat yang mulia. Kita atas dunia ni pun kan orang berlumba-lumba beli apa-apa produk kan untuk mencantikkan wajah kan. Betul. Sebab apa? Muka inilah tempat orang pandang dan tempat memang wajah kita adalah tempat yang dimuliakan. Baik tuan-tuan, dalam riwayat hadis yang lain Nabi cerita di hari akhirat nanti, ya Allah, takut kita bila baca hadis ini, akan ada orang yang mana dia berjalan ke hari akhirat, ke padang mahsyar nanti, ada orang yang dia berjalan dengan kaki. Ini golongan yang pertama, dengan kaki. Yang kedua, ada orang yang berjalan macam tentera tu, berjalan dengan ni, dengan lengan. Macam kalau kita program Bina diri dia ada tu kan. Apa kita panggil tu? Menyerap kan, secara menyerap. Bukan merangkak Ustaz. Menyerap kan. Okey. Dua. Yang ketiga lebih menakutkan, Nabi kata akan ada orang yang berjalan kepada mahsyar, mukanya itu bertukar, ya, mengambil tempat kaki. Maknanya muka ke bawah, kaki naik atas. Mana muka ni jadi kaki. Sekarang ni kita di atas muka duduk di bawah, kaki naik ke atas. Sahabat tanya, ada begitu ya Rasul? Nabi kata, kalaulah berjalan dengan kaki pun Allah Ta'ala boleh buat. Allah boleh buat apa saja. Maknanya itu penghinaan kepada orang yang berdosa, orang yang tak beriman kepada Allah di atas dunia ini. Mereka berjalan kepada mahsyar dengan menggunakan muka mereka. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menghina mereka. Sebab apa? Sebab atas dunia mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebab ingkar. Kerana itu wajah disebutkan di situ, kerana ia adalah anggota yang selalu dijaga. Baik. Dan seterusnya, bila mana kita sudah bincangkan 3 ayat pada hari ini, 58, 59 dan 60, sudah pastinya kita nak tahu apakah sebenarnya intipati, isi penting dan 3 pengajaran ayat yang boleh kita ambil daripada seluruh perbincangan kita pada hari ini. Silakan Ustaz, 3 pengajaran ayat. Baik, 3 pengajaran ayat, saudara penonton. Nombor 1, tentu sekalilah di atas dunia ini kita mesti menjadi orang yang sentiasa melakukan amal-amal kebaikan. Ya, sentiasa melakukan amal-amal kebaikan. Kerana kalau di hari akhirat baru kita nak minta tolong kepada Allah untuk jadi orang baik, waktu itu sudah terlambat. Atas dunia inilah kita kena jadi orang baik. 1. Nombor 2, pelan tindakan kita, iaitulah jangan sombong, jangan bongkak, jangan angkuh. 2. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari kiamat ialah hari penentuan, hari yang mana Allah Ta'ala akan muliakan orang yang beriman dan Allah Ta'ala akan menghina orang yang tidak beriman kepada Allah di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang beriman dan hamba Allah yang benar-benar melaksanakan kewajipan agama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Dan sebelum kita menutup tirai, saya nak ucapkan selamat Hari Bapa kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan kita pada ketika ini, yang bergelar bapa, dan juga tidak lupa kepada Al-Fadhil Ustaz yang bersama dengan saya pada ketika ini di sebelah. Selamat Hari Bapa Ustaz. Terima kasih. Baik. Dan tidak lupa esok kita akan bersama dengan moderator Da'i Luqman dan bintang ilmuwan Ustaz Roslan Muhammad dengan topik perbincangan ibadah amalan yang ditolak. Baik, sedang penonton, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Ayo sama-sama kita tutup perbincangan kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.